Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Telah berkata Imam Al-Allamah Abdul Qasim Abdul Karim bin Hawazin Al-Qushairi, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Dikatakan bahawa Allah Ta'ala mewahyukan kepada Daud AS, tirulah sifat-sifatku. Di antaranya adalah bahawa aku adalah yang maha penyabar. Dikatakan seraplah kesabaran. Jika ia membunuhmu, engkau akan mati sebagai syahid. Jika dia mempercepatkan langkahmu, maka engkau akan hidup sebagai orang yang mulia. Dikatakan juga kesabaran untuk Allah adalah kesukaran. Sabar dengan Allah adalah tetap bersamanya. Sabar terhadap Allah adalah cubaan, dan sabar jauh dari Allah adalah sangat tercela. Para sufi membacakan syair berikut: tercelalah hasil kesabaran berjauhan denganmu, namun terpujilah segala kesabaran yang lain. Mereka juga membacakan dalam syair: bagaimana aku dapat bersabar dan berpisah dengan dia, yang sama dekat denganku seperti tangan kanan dan tangan kiri. Ketika semua manusia bermain siasat dengan semua hal, aku melihat bahawa cinta memainkan siasatan terhadap mereka. Dikatakan sabar dan mencari pemenuhan hasrat adalah sabar tanda kemenangan, dan sabar dalam kesukaran adalah tanda keselamatan. Mansur bin Khalaf Al-Maghribi berkata, seorang laki-laki sedang didera dengan cemeti. Ketika dia kembali ke penjara, dia memanggil salah seorang sahabatnya dan meludah ke telapak tangannya. Ternyata ludahnya mengandungi potongan-potongan perak. Ketika ditanya tentang hal ini, dia menjawab, aku tadi mengulur wang 2 dirham. Di antara pada penonton ada seorang yang ku kenal, tapi aku tidak ingin berteriak ketika dia melihat kepadaku. Maka aku lalu menggigit wang dirham dalam mulutku, dan wang itu hancur. Dikatakan keadaanku yang sekarang adalah benteng, dan semua yang selain Allah adalah musuh. Maka semua peperangan yang paling seru terjadi dalam benteng keadaanmu itu. Dikatakan sikap tekad dalam kesabaran adalah bersabar sampai kesabaran terserap dalam kesabaran, dan kesabaran berputus asa dari kesabaran, sebagaimana dikatakan dia bertekad dalam kesabaran hingga kesabaran meminta pertolongan kepadanya, maka si pecinta berseru dengan kesabaran sabar. Suatu ketika Shibli sedang ditahan di rumah sakit jiwa, dan sekelompok orang datang menjenguk. Dia bertanya, siapa kamu ini? Mereka menjawab, kami adalah sahabat-sahabatmu yang datang untuk mengunjungimu, menziarahimu. Maka Shibli lalu mulai melempari mereka dengan batu hingga mereka lari. Dia berteriak, wahai para pendusta, jika kamu memang sahabat-sahabatku, saya kamu akan sabar ketika aku menguji kamu. Dan satu riwayat disebutkan, apa yang dipikul oleh mereka yang memikul beban demi untukku adalah dalam penglihatanku. Allah Ta'ala berfirman, wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina, dan bersabarlah dalam menunggu ketetapan Tuhanmu, kerana sesungguhnya kamu berada dalam penglihatan kami, yakni pengawasan kami. Salah seorang sufi mengkhabarkan, aku sedang berada di Mekah dan kulihat seorang sufi sedang melakukan tawaf. Dia mengeluarkan selembar kertas dari saku bajunya, melihatnya, kemudian meneruskan tawaf.
Hari berikutnya kulihat dia melakukan hal yang sama. Aku memerhatikan selama beberapa hari dan dia terus berbuat demikian. Lalu pada suatu hari dia berjalan mengelilingi kamu. Melihat kertas itu mundur beberapa langkah, kemudian jatuh dan mati. Aku mengambil kertas yang ada dalam saku dan di dalamnya tertulis, dan bersabarlah menunggu ketetapan Tuhanmu, kerana sesungguhnya kamu berada dalam penglihatan kami. Diceritakan bahawa seorang pemuda terlihat sedang memukul muka seorang tua dengan sepatunya. Orang-orang bertanya kepadanya, tidakkah engkau merasa malu? Mengapa engkau memukul orang tua ini di depanmu seperti ini? Dia menjawab, dia telah melakukan kesalahan berat. Mereka bertanya, apa kesalahannya itu? Pemuda itu menjawab, dia mengatakan kepadaku bahawa dia sangat peduli terhadap diriku, tapi sudah 3 hari dia tidak menjengukku. Muslimin dan muslimat sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian, masih lagi kita bicarakan tentang sifat sabar yang merupakan lautan luas yang mempunyai pelbagai kemuliaan dan keindahan. Kerana setiap kesabaran itu ada keindahannya tersendiri. Sabar itu adalah cabang-cabang keindahan dalam hidup manusia. Bila manusia melalui segala cubaan ujian hidup ini dengan kesabaran, maka semua keadaan dia akan merasa gembira, tenang dan bahagia. Seorang yang sabar dengan sebab kehilangan harta, sabar dengan sebab kehilangan keluarga, sabar dengan sebab kekurangan kesihatan dan lain-lain perkara. Apapun kita diajar redha dengan apa yang Allah Ta'ala takdirkan pada kita, kerana Allah Ta'ala tidak menguji kita melainkan untuk memberikan kebaikan yang banyak pada kita. Tidak mengambil daripada kita sesuatu melainkan untuk beri lebih baik. Tidak mencegah kita sesuatu melainkan nak beri apa yang lebih kita perlukan. Allah Ta'ala tidak sakitkan kita melainkan untuk sembuhkan seluruh penyakit yang lain. Allah Ta'ala tidak matikan kita melainkan untuk menghidupkan kita di alam syurga. Maka indahnya bila mana kita memahami Allah yang penyayang ini menguji kita dan memberikan kepada kita kesabaran untuk kita mendapat kebaikan yang banyak. Sebab itu sebagaimana kita jelaskan pada pertemuan yang lepas, bahawa sabar ini perlukan pada satu latihan, dan sabar ini juga perlukan pada doa kepada Allah Ta'ala supaya kita diberikan. Kalau kita selalu berdoa pada Allah supaya dibagi rezeki, orang yang tidak punya zuriat berdoa setiap hari biar dapat zuriat, yang tidak punya jodoh berdoa setiap hari supaya dapat jodoh, yang berniaga berdoa setiap hari biar dapat keuntungan. Maka kenapa kita lupa berdoa untuk Allah berikan kita kesabaran, sedangkan itulah keindahan hidup. Hidup ini tuan-tuan, kalau kita nak manis cara kita tak jumpa. Yang ni apa pun kita nak, kita dapat. Kita tak mungkin jumpa. Sebab apa yang kita nak, kita dapat cuma ada di syurga. Di sini yang kita nak tak semestinya dapat. Maka bila kita memahami benda tu tuan-tuan sekalian, kita mintalah sesuatu yang Allah Ta'ala suka, yang sabar. Jangan minta sesuatu yang kita je suka. Ya, kita je suka semua, nak kaya, nak itu, kita suka. Mintalah sesuatu yang Allah suka. Allah suka kita minta benda tu. Apa dia? Minta sabar. Allah berfirman, wa ma sabruka illa billah, sabarmu itu datang dari Allah. Contoh, kalau kita minta sesuatu yang Allah suka, maka kita akan dapat sesuatu yang kita suka. Tapi masalahnya kita banyak minta apa yang kita suka, kita lupa apa yang Allah suka pada kita. Sebenarnya dalam kaedah kehidupan, buat semua perkara yang Allah suka, nescaya Allah penuhi semua perkara yang kita suka. Tinggalkan semua benda yang Allah tak suka, nescaya Allah selamatkan kita daripada semua benda yang kita tak suka. Ya, basic kehidupan. Tapi kalau kita menyanggah sifat itu, kita buat apa yang Allah tak suka, maka kita dapat semua benda kita tak suka lepas. Kita tinggal buat apa yang Allah suka, maka kita dapat semua benda kita tak suka. Maka sabar antara benda yang Allah suka. Minta, ya Allah kurniakan aku kesabaran, ya Allah kurniakan pada isteriku kesabaran, ya Allah kurniakan pada anak-anakku kesabaran, jadikan kami semua, Allahumma ja'alna sabura.
waj'alna syakura, jadikan kami hamba-hambamu yang bersabar dan hamba-hambamu yang bersyukur. Kan Allah Ta'ala sebut sebagaimana kita bicarakan lepas, Allah bersama orang sabar. Bahkan kita tak nak bersama dengan Allah Ta'ala. Yang Allah ni nak, Allah ni suka pada orang yang sabar. Innallaha yuhibbus sabirin, innallaha ma'as sabirin. Allah suka orang sabar, Allah bersama orang sabar. Sebab itu Allah berfirman pada Daud, wahai Daud, ikutlah akhlak aku, ikutlah sifat aku. Apa dia? Aku maha sabar. Maka sabarlah kamu dan semua perkara, semua perkara. Dan para ulama menyatakan bahawa pegang kesabaran sehingga kita gugur syahid, atau dengan kata lain, dek kita sabar tuan-tuan, kita mati sebab sabar kita, maka Allah berikan kita pahala orang mati syahid. Seorang yang diuji miskin, dia sabar, tak ngeluh, dia sampailah mati miskin. Kelebihan dia duduk sabar sepanjang hidup tadi seperti matinya orang mati syahid. Kita sabar kerana tak dapat jodoh, orang lain semua dapat jodoh, bukan satu, 4 dapat, kita belum dapat. Dah habis bunga dah mandi, tapi tak dapat lagi. Dah habis ikhtiar, dah habis Baitul Muslim cari, dah habis negara round, tak dapat jodoh. Lalu kita bersabar, maka sampai mati Allah beri kita pahala orang mati syahid. Seorang nak jawatan tapi tak naik pangkat, dia sampai pencing private, sampai pencing cuma jadi pegawai am, sampai pencing dia macam itulah kalau cikgu, sampai pencing 41, pencing naik 44, habis. Siapa tak dapat? Saya sabar. Kan itu bukan rezeki saya. Maka sabar kita tuan, sampailah kita mati, Allah beri pahala sepanjang hidup tadi dengan pahala orang mati syahid. Contoh banyaknya pahala Allah nak bagi. Yang kita nak kat dunia ni tuan-tuan, sekejap kita nak naik pangkat, lepas tu pencin jadi orang biasa juga, takut teruk lagi. Dia orang naik pangkat ni kan seronok, tapi bila pencin dia pada dia benci. Dulu ada pangkat action, ngada-ngada, jangan kau tak ada pangkat, maka dia lagi teruk dibudi oleh orang lepas tu. Kita tak ada pangkat, alhamdulillah, orang pun tak kata gitu, sombong. Kita dapat pencin ni keadaan tenang. Bukanlah saya maksudkan yang ada pangkat tu semua pencin tu sombong, tidak. Maksudnya tuan-tuan dalam nilai muhasabah, bila kita nak sesuatu kita tak dapat sabar, sampailah kita mati tak dapat juga, Allah beri pahala orang mati syahid. Kita naknya bahawa kita ni tuan-tuan, biarlah fitnah yang melanda kita ni yang berhenti, jangan lagi orang fitnah. Tapi orang terus meneruskan gerakan fitnah pada kita, kita sabar sampai kita mati, fitnah itu masih berjalan, Allah beri pahala orang mati syahid. Maka ini kelebihan sabar. Dikatakan bahawa sabar tu ada 4 jenis yang kita sebut sebelum ni, iaitu kita sebut as-sabru fillah, sabar dalam mengubah perangai kita, dan as-sabru lillah, sabar kerana Allah dalam kita membuang semua perkara-perkara lintasan hati yang buat sangka buruk pada Allah. Jangan bila Allah uji kita, ni Allah tak sayang aku lah ni, tak, Allah nak beri aku lebih baik ni. Ia pasti ada hikmah dan kebijaksanaan. Ini panggil as-sabru lillah. Yang pertama as-sabru fillah, sabar untuk ubah perangai-perangai kita jadi baik. Sabar kita sembahyang, kita puasa, sabar kita baca Quran. Yang kedua, sabar dalam kita meninggalkan semua perkara-perkara wasaka buruk pada Allah. Dan yang ketiga, as-sabru ma'allah, sabar bersama Allah dengan maksud tuan-tuan sekalian, tiada daya upaya melainkan daripada Allah. Dan last sekali as-sabru anillah, sabar kerana berjauhan dari Allah. Sabar ni tak elok. Apa maksud tak elok tuan-tuan? Sabar pertama bagus, kedua bagus, tiga bagus. Sabar kerana berjauhan, kita nak cepat bertemu Allah. Bukanlah sabar yang disebut sebagai kemuliaan, tapi kita mesti sabar juga. Pertemuan dengan Allah, lambatnya waktu bertemu dengan Allah, nak je jumpa Allah. Kita nak semua janji-janji yang Allah berikan pada setiap orang beriman yang taat, yang patuh pada ini. Kita kena tunggulah, tempoh time menunggu. Maksud tidak baik di sini tuan-tuan sekalian, bukan sangat tercela dia bermaksud orang buat ni salah, tidak. Maknanya kalau boleh kita nak bersama dengan Allah, tapi Allah tentukan waktu dan masa. Kemudian kita lihat ada orang sabar di dalam ketaatan kepada Allah. Sabar dan ketaatan pada Allah, kita akan peroleh kemenangan. Yang sabar dalam sembahyang,
yang sabar dalam zikir, yang sabar dalam baca Quran, yang sabar dalam qiyamul lail, yang sabar dalam mengubah perangainya jadi baik, yang sabar dalam taubat, yang istiqamah dan ketaatan pada Allah, maka dia akan mendapat kemenangan. Yang kedua, bila kita diuji oleh Allah dengan musibah, kesakitan, kemiskinan dan sebagainya, kita sabar, dia akan membuka jalan keluar dari masalah itu, keselamatan. Sabar miskin, last kali kaya juga kita. Sabar tidak berpangkat, last kali kita akan berpangkat. Yang pertama, sabar dalam ketaatan pada Allah, kita akan berjaya. Yang kedua ialah sabar yang berkait dengan musibah-musibah menimpa kita, ujian-ujian menimpa kita, maka kita akan dapat apa? Kita akan dapat jalan keluar daripada masalah tersebut. Ada satu kisah yang menarik pada sekalian. Ini kisah yang menarik yang mana berlaku pada seorang banduan. Dia telah dihukum sebab dia khalayak ramai, dan dalam banyak orang tengok tu ada seorang musuh dia. Maka dia tak naklah tunjuk lemah depan musuh dia, tak nak jerit-jerit. Apa dia buat? Waktu dia berjalan nak disebat, dia masukkan dalam mulut dia itu 2 dirham, 2 wang perak, dia gigit. Dan bila mana dipukul, maka ditahan dengan gigi. Perak dia sampai hancur dalam mulut. Tahan, tak nak tunjuk sakit depan musuh. Kita kan kata jangan tinggal lemah depan musuh, sebab musuh akan ketawa besar. Tunjuk kuat, tunjuk gagah. Itu antara bentuk sabar kita. Lepas dia kena sebat, dia pulang balik ke sel dia yang penjara. Dia pun ludah, tengok kepingan duit perak dalam atas tangan dia hancur. Dia kata, kamu nak tahu tak kenapa duit ni hancur? Kenapa? Tadi aku disebat, dan depan aku ada musuh aku tidak mahu didengar kesakitan aku. Aku menahannya, aku sabar. Maka aku menggigit wang ini sehingga dia pecah. Tuan-tuan nak gambarkan penting sabar. Ada seorang lelaki yang gagah zaman dulu, namanya Antara. Orang puji dia gagah sebab dia boleh lawan singa seorang dia. Seorang bertanya pada dia, apa petua kamu kuat, kamu gagah? Lalu kata Antara, gigit aku. Dia bagi tangan, gigit. Lalu Antara kata, aku gigit tangan kamu, kamu gigit tangan aku. Maka mereka pun gigit menggigit. Jadi gigit tangan Antara, Antara gigit tangan. Yang kedua akhirnya sakit mengalah, lepas. Dia lepaskan mulut pada tangan Antara, dan Antara pun lepaskan. Sekarang biar aku beritahu apa rahsia kekuatan. Apa dia? Aku lebih sabar pada kamu. Waktu kamu gigit aku sakit juga, aku tak sakit, tapi aku sabar sekali. Kamu tak sabar, kamu tu merah kalah. Itulah rahsia kekuatan aku. Jadi tuan-tuan, kalau nak tahu rahsia kekuatan sebenarnya, bukan sebab kita ada mukbah, kita sabar. Orang yang tangguh, sabar itu jadikan kita kuat. Kita bisnes, orang tanya, apalah resipi awak bisnes sampai berjaya jadi mati milioner dan sebagainya? Tak ada apa, mereka saya lebih sabar pada awak. Awak buka kedai 2 hari dah tutup, berangan lebih. Berangan bila buka kedai, lepas ni akan gitu gini, ada cawangan franchise, tiba tutup. Sebab apa? Awak tak sabar. Saya ni dah buka kedai, tutup juga, tapi saya buka lagi, saya sabar, akhirnya saya beruntung. Jadi tuan-tuan, rahsia dan resepi kejayaan seseorang bukanlah kita base pada kepandaian, bijak. Sabar dia. Kalau sabar, kita kuat. Sebab itu tentera Islam, antara rahsia kekuatan mereka sabar dia nak pulang. Ada para sahabat, ada pada pejuang Islam, ketika mana berperang mereka ikat kaki mereka supaya mereka tak lari, dan mereka berperang dengan berani sehingga kubur syahid. Kita baca kisah tentang Tariq bin Ziyad waktu dia menawan Gibraltar, menawan Sepanyol. Dia telah membakar semua kapal-kapal supaya tenteranya tak fikir nak balik ke kapal, mereka kena perang sampai menang. Kita dah tak ada negeri nak balik, negeri ni je kita kena menang untuk duduk di sini. Akhirnya tentera Tariq bin Ziyad berjaya memenangi peperangan di Gibraltar di Sepanyol. Itulah betapa hebat kesabaran orang Islam. Sebab itu tuan-tuan nak berjaya kena sabar. Seorang kata, Ustaz, saya baca Quran tak ingat Ustaz, saya hafal Al-Mulk lama dah, saya tahu kena baca Al-Mulk sebelum tidur, tapi tak ingat-ingat Ustaz. Macam mana ni? Ingatan nyanyok Ustaz, 2 dah pikong dah saya Ustaz, nyanyok. Dia kata bukan nyanyok, sebab awak kurang sabar. Awak baca Quran tak ingat tu bukan sebab awak kurang ingatan, awak kurang sabar. Bukan sebab ingatan awak tak kuat, bukan sebab awak nyanyok, sebab awak kurang sabar. Sabar.
Ustaz, saya apa petua kalau kuliah je ngantuk, kuliah je tidur Ustaz. Ni mungkin sebab kencing manis Ustaz. Sebab ada orang kata kalau ngantuk masa kuliah ni sebab kencing manis, gula tinggi. Bukan kencing manis, awak kurang sabar. Sebab kalau awak sabar sikit, awak takkan ngantuk. Sabar sikit, sikit lagi, setengah jam Ustaz habis kuliah. Kita agak. Tapi kalau tak sabar, maka kita akan tumpas dalam semua medan. Medan ilmu tumpas, medan khutbah Jumaat tumpas, semua medan-medan ketaatan itu tumpas. Solat menguap, masa solat pun menguap, baca Quran menguap. Bila buat baik dia menguap, tapi bila mengumpat tak menguap pula dia. Bila buat benda-benda sisi tak ada pula menguap. Ni main taman tema, tuan tahu tema, taman tema, main berjam-jam tak pernah tengok dia, kita tengok dia menguap. Jalan je dalam air sampai terkencing dalam taman tema tu. Tak payah pergi bila air kencing kat situ dia boleh sabar, tahan dia 2 jam 3 jam main taman tema, terkencing terberak di situ. Satu kajian daripada satu universiti mendapati hampir 70% pengunjung di taman tema air kencing di situ, tak pergi bila air. Itu yang saya gedi di taman tema tu, semua kencing kat situ. Bayangkan betapa sabar dia main air sampai kencing buat situ. Jadi kita pun tengok kita ni tuan-tuan, kalau solat zuhur baru 4 rakaat, asar 4 rakaat, witir baru 11 rakaat. Kalau solat betul-betul tu baru 15 minit, tapi dia punya ngantuk, ya Allah. Habis dia tu segar balik. Ngaji Quran semuka surat je dia punya ngantuk, ya Allah, macam tak tidur 4 minggu. Jadi bila berurusan dunia, kita tenang jalan. Ini menunjukkan kita kurang sabar dalam ketaatan pada Allah. Jadi rahsia sebenarnya tuan-tuan ialah kurang sabar. Bila kurang sabar ni, maka kita memperkasakan sabar kita supaya kita dapat buat baik dengan begitu cergas dan sebagainya, bersemangat. Islam ajar kita tuan-tuan bagaimana cara nak dapat kecergasan dalam ibadah. Waktu mula kita terkejut tidur, sebut nama Allah. Mula terkejut, sebut nama Allah. Supaya tak ada rasa malas, tu kuatkan rasa sabar. Kemudian bangun ambil wuduk, kemudian solat 2 rakaat. Maka insya-Allah kita akan rasa hari itu hari paling semangat dia. Kalau tidak, hari itu hari paling tak sabar kita dalam melakukan ketaatan pada Allah. Dikatakan bahawa keadaan yang sekarang adalah benteng. Kita sekarang ni, ni benteng. Kita ada kekuatan sendiri. Setiap orang dia ada kekuatan sendiri. Dengan keadaan macam ni, kalau kita suruh ditumbuk, dia boleh tumbuk. So dia lari bila kita ada kekuatan yang dah ada pada kita. Berapa powernya? Ketika kita ada kekuatan 30 horsepower. Kekuatannya akan habis. Kekuatan akan habis. Kemudian lepas itu kita akan dapati kekuatan yang akan hilang dan hilang. Sehingga sabar kita sentiasa kena perbaharui, sehingga tak ada tempat lain melainkan kita mengadu pada Allah untuk dapat sabar. Atau last sekali kita terpaksa kata sabar je, tak ada ayat lain. Mula-mula tuan-tuan kita dah ada tenaga dalam. Bila kita melalui pengalaman kepenatan, kita makin penat. Macam contohlah, tuan-tuan memang agak gagas lah. Kalau saya suruh berlari 100 meter boleh Ustaz? Ada. Tuan-tuan pun berlari 100 meter. Bila tuan-tuan berlari 100 meter, kekuatan tu dah kurang. Saya kata boleh tambah lagi 100 meter. Lelah sikit lah, lelah sikit. Boleh rehat sekejap 5 minit. Tuan-tuan lari, tapi kali kedua lagi lebih slow. Saya kata boleh tak tambah lagi 100 meter? Dah tak boleh Ustaz, saya dah lagi. Demikian sabar. Sabar mula-mula tuan-tuan dia penuh kat badan kita. Lama sabar tu kurang. Lepas tu kita kena ada azam kuat. Bila nampak pencabar, ada kompetitor kita, pencabar kita akan gagahkan diri kita. Lepas tu kita tambah azam, kita kuat. Kita cuba kuatkan sehingga kita tahu tak ada kekuatan melainkan dari Allah. Sehingga kita tahu tuan-tuan tidak ada motivasi lagi melainkan menyebut perkataan sabar. Seorang kau datang jumpa saya, Ustaz, saya ada masalah rumah tangga. Contohlah, saya berkatalah, apa masalah? Ustaz, isteri saya dia begini, begitu. Saya buat je baik. Kalau isteri awak begitu, buat begini. Kalau isteri awak begini, buat begitu. Contoh. Dia pun balik, datang kepada Ustaz, bini saya macam tu juga. Saya pun bagi lagi, okay, begini. Dia pun balik lagi, dia buat apa yang saya sebut, begini. Kemudian dia tahu, Ustaz, masalah begini pula.
Saya nasihat, lama-lama saya pun dah give up nasihat dia. Dia pun tak tahu nak buat apa. Akhir sekali bila dia datang jumpa saya kata apa? Sabar. Sabar. Dan dia sendiri tak boleh cakap benar-benar, dia sebut sabar. Akhirnya di situlah barulah dia dapat pertolongan dari Allah. Macam doktor lah, tuan-tuan jumpa doktor kali pertama, dia confident, dia cakap, okay, awak ni mungkin kurang tidur, stres, ambil ubat. Tuan-tuan datang, doktor dah makan ubat, tapi tak apa, kita bagi ubat kuat lagi. Dia pun bagi ubat. Kita datang, doktor tak semua, tak apa, kita cek dekat pakar, panggil pakar-pakar, saya ada kawan ni pakar, cek lagi, tak berkesan lagi, tak apa, last kali doktor, inilah kita doa lah banyak-banyak ke Allah. Last kali doktor dia buat, kita doa banyak-banyak. Maknanya tuan-tuan, sabar ni pada peringkat pertama memang ada kekuatan. Lama kelamaan makin lemah, kita perlukan pertolongan Allah, memohon pada Allah. Sebab itu orang bijak tuan-tuan, dia dari awal lagi minta dengan Allah. Kita jangan cerita duit kita ada sekarang, duit ni habis, dari awal lagi minta duit top up, dah jaga dalam bank dah ada, habis ini bank ada, kad kredit ada, kad debit ada, bla 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 bla, maka kita tak akan susah. Demikian sabar. Satu hari Shibli ni sakit, dia pun rehat kat rumah. Masuk rumah sakit ni kat rumah dia lah ya. Datanglah orang-orang yang nak menzari ulama. Shibli kata, kamu siapa? Kami pencintamu, datang nak ziarah kamu. Lalu Shibli pun ambil batu balik. Tuan-tuan bila balik bercerubu lagi lah. Kata Shibli pun bohong, kata cinta kat aku baru uji sikit balik batu, kamu dah lari. Tentang orang yang cinta takkan lari daripada orang yang dicintainya walau diuji bagaimana. Kalau kita memang mendakwa mencintai seseorang, lalu kita pun diuji dengan kerenah dia, perangai dia pada kita, tuan-tuan, kita maafkan tak? Maaf, sebab kita cinta dia. Kita dakwa kita cintai Allah, Allah uji kita sikit je sakit, dah tak ingat Allah dah lupa menyebut nama Allah, dah pergi jumpa bomoh pula buat khurafat dan syirik. Kata cinta Allah, maka di situ pendustaan kita dalam cinta kita pada Allah. Kata ulama, siapapun yang melaksanakan perintah Allah dan bersabar memikul beban tersebut, Allah sentiasa perhatikan dia. Maknanya Allah tak akan lepaskan dia daripada pandangannya dengan katanya Allah merahmatinya. Allah berfirman, wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina. Sabarlah dengan apa pun yang kami hukum pada kamu, yang kami tetapkan, yang kami perintahkan, sebab kami akan perhatikan kamu, kami berada bersama kamu, rahmat kami bersama kamu. Sebab itu tuan-tuan sekalian, kalau Allah uji kita, Allah bersama dengan kita, jangan bimbang. Kalau cikgu kita uji kita dengan soalan yang susah tak jawab, jangan bimbang, nanti cikgu tu akan jawab. Okey, 1,000,000 kali 1,000,000 berapa? Tolak 1,000,000, tolak itu. Dia ada matematik ni, ayah tu. Kita pening kepala nak ambil kalkulator, ambil nombor, tekan 1,000,000 kali 1,000,000. Bagi pula 5 juta, kemudian darat kuasa pula dengan 4 juta. Oh, susah soalan ni. Kita pun kira-kira ni, sampai kalkulator kita ambil nombor. Error. Jangan bimbang, yang tanya tu cikgu tu yang akan jawab. Cikgu tu jawabnya kosong. Kosong cikgu nak pun, sebab last di belakang tu darat kosong lah. Maknanya tuan-tuan sekian, satu analogi, kalau Allah uji kita, Allah ada bersama kita, dan Allah Ta'ala akan menyelesaikan masalah tersebut. Sebab itu tuan-tuan, dan ujian kita dengan Allah Ta'ala, kita sentiasa mengadu, berdoa kepada Allah SWT. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang bersabar, dan mudah-mudahan tuan-tuan sekalian, Allah Ta'ala menggandakan kesabaran kita dan pada zuriat dan keturunan kita. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.